Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam Santai Matematik. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar matematik tahun 6, standard kandungan 3.1, operasi bergabung perpuluhan, standard pembelajaran 1. Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan. Hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan melibatkan situasi harian. Okey. Sebelum tu, cikgu minda pagi kita. Ni soalan. Cikgu bagi masa 3 minit. Kamu berhentikan dulu. Jawab. Kemudian sambung semula. Okey. Okey, kita tengok sini soalan yang pertama cerakinkan. Ingat lagi tak cerakin? Ceraikan. Ikut digit. Dia dah sebut minta nilai digit. Jadi ni 8. Nombor apa ni? Kalau lupa ingat 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Jadi dalam digit 800,000. Pastikan ada 5 sifar. Okey, tambah 30,000 tambah 9,000, 3 sifar. Okey, tak muat juga buat kat bawah 900 tambah sifar tu tak payah tulis, terus kepada 3. Okey, ini cerakinkan nombor mengikut nilai digit. Okey, seterusnya kita nyatakan nilai digit bagi digit yang digaris. Ini pun sama, 10, 100, 1000, 10,000. Jadi nilai digit dalam nombor, bukan dalam perkataannya, dalam nombor. Jadi kita dah ambil 30,000. Okey, seterusnya yang ini dalam perkataan kamu kena tukar kepada dalam nombor. 715,020. So kita berhenti dekat ribu ni dulu. 715. Okey, kita tulis 715. Macam mana rupa 715. Lepas ada perkataan ribu, mesti ada 3 nombor. Jadi ada 20. Mana kita letak 20? 20 sini. Bukan, kita letak sini 20. Jadi automatik sini letak sifar. Maka dapat jawapan dia ni. 715,020. Okey, bundakan jawapan di 1 kepada 100,000 yang terdekat. Jadi 100,000 yang terdekat. 100,000 yang terdekat. 7. Tengok sebelah. Garis kat 7. Tengok sebelah. Ni nombor 1. Jadi kalau nombor 1 tak perlu tambah dekat 7. Jadi 7 salin semula. Yang lain jadi sifar-sifar. Okey, ini untuk jawapan. Okey. Seterusnya. Okey, hari itu cikgu bagi latihan. Jadi kita ada latihan soalan 1. Okey, dia kata apa ni? Baca daripada atas. Rajah 1 menunjukkan 3 kepingkat nombor. Okey, 3 kepingkat nombor. Darabkan nombor pada segi 3 dengan nombor segi 4 tepat. Okey, hasil darab dibahagi dengan bulatan dan kemudian baru dengan bulatan. Jadi ayat matematik dia ialah, okey, kita ambil 3.48 darabkan. So kita darab dengan 4, kemudian bahagikan dengan 5. Nombor yang ada di dalam setiap ni lah bentuk. Okey, kita buat kat sini. Okey, kita mulakan. Kita darab dulu. 3.48 darab dengan 4. Okey. Okey. 8 darab 4, 32. 3, 2, 4 darab 4, 16. Cikgu harap safe kamu dah hafal kalau tak hafal jadi lambat. 4 darab 4, 16 tambah 3, 19. Okey. 3 darab 4, 12. 12 tambah 1, 13. Ingat untuk operasi darab, titik perpuluhan kita ni last sekali kita letak. Yang terakhir. Okey, macam ni dah selesai. Baru kita tengok. Lepas titik ada nombor berapa? 2. Okey, so 1, 2. Sini titik perpuluhan. Okey, dah siap untuk yang pertama. Sekarang kita ambil jawapan ni.
13.92 kita nak bahagikan dengan 5. Okey, cikgu dah ada save kat 5 kat sini. Kita mesti mula dengan nombor yang pertama. Jadi 1 tak ada kat sini. Jadi kita ambil sifar. Kisah sifar. Untuk kali pertama, cikgu tak nak letak. Biar dia kecil sikit. Okey, tu ambil kepada 13. Okey, so 13 tak boleh lebih. Ni dah lebih. Jadi kita ambil 10. 10 ni kita letak bawah. Okey, 2 ni jawapan dia kita letak ke atas. Okey, so kita tolak. 3 tolak sifar 3. Dia boleh tak titik ujung. Okey, titik boleh naik ke atas. Mesti lurus. Okey, turunkan 9. Letak sebelah 3. Jadi 39. Cari paling hampir 40. Tapi tak boleh ambil 40. Kita ambil 35. Letak bawah. Okey. Lepas tu 7 ni. 7 kita letak atas. Okey, jadi tolakkan. Kita dapat 9 tolak 5. 4. Yang ini boleh letak titik, tak sifar pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita turunkan 2. 42. Paling hampir 40. Jadi 40 letak bawah. Okey, untuk kita tolakkan, jawapan dia ni 8 kita letak atas. Jadi kita akan dapat 2 titik. Memandangkan ini adalah titik perpuluhan, kita belajar perpuluhan, maka tiada baki. Jadi bila dah ada titik kat sini, automatik kita boleh tambah sifar kat sini. Berapa banyak kita nak tambah? Sebab kita belajar sampai 3 tempat perpuluhan. Jadi kita letak 3 je lah. Okey, kita letak sifar, turunkan sifar. Okey, turunkan sifar sampai 20. So kita ada 20. Ini 4 letak atas. Okey. Nak letak atas dulu boleh. Nak letak bawah dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Selesaikan. So dapat jawapan. Dia tolak. Okey. So dapat jawapan. Jadi jawapan dia ialah 2.784. Okey. Selesai. Okey. Kita terus kepada soalan 2. Rajah 2, kena baca daripada atas tau. Rajah 2 menunjukkan panjang 2 gelung riben. Dia dah bagi tahu dah 2 gelung ini. Okey, 9.12 meter. Hitung panjang meter 3 gelung riben yang sama. Jadi dia kata hitung panjang untuk 3. Jadi kena dapatkan 1 dulu. Jadi dia kata kalau 2 bersamaan dengan 9.12 meter. Jadi kalau 1 berapa? Kalau 1 berapa? Bila dah dapat 1, baru boleh kita cari 3 pula berapa. Jadi kita nak cari ayat matematik kat sini ialah 9.12 bahagi 2 kemudian darab dengan 3. Mari kita buat kat sini. Jadi kita bahagi dulu 9.12 bahagi 2. Okey, cikgu dah buat save kat sini siap-siap. Kita mesti mula dengan yang pertama, 9. Okey, cari 9 paling hampir 8. Jadi 8 letak bawah, jawapan ni kita ambil 4, 4 letak atas. Okey, tolakkan. Dapat 1, titik naik atas terus. Turun 1. Jangan turun bawah pula. Okey, 11. Tak boleh ambil lebih. Jadi kita ambil 10. 5 letak atas. 5 darab 2 bersamaan dengan 10. Okey, tolakkan. Jadi dapat 1, turun 2. Okey, 12. 12 ada 12. Ada. 12. 6 letak atas. 6. Bawah. Letak 12. Selesai. Jadi dapat jawapan dia 4.56. Kemudian kita darabkan dengan 3. Ada pelajar terlupa nak darabkan 3. Kadang-kadang dia buat 2 je. Jadi kehilangan 1 markah. Okey, 6 darab 3 18. Okey, 1 dekat atas. 5 darab 3 15. Jangan lupa tambah 16. 1 ke atas. 4 darab 3 12 tambah 1 13. Okey, dah selesai. Titik. 1, 2. 1, 2. Letak titik. Jadi dapat jawapan dia. Untuk A punya soalan. A. Jawapan dia ialah 13.68.
Okey, Ratna membeli 7 gelung riben yang untuk menghias 10 bingkai. 10 bingkai gambar. Hitungkan panjang dalam meter riben yang digunakan untuk menghias 1 bingkai gambar. Jadi kita dah dapat dah tadi 1, kita dah dapat dah. 1 tadi bersamaan dengan 4.56. Jadi untuk ayat matematik dia macam ni lah. Okey, jadi ambil ayat matematik, dia beli 7. Kita ambil ayat matematik 4.56 bahagi dengan 7. Oh maaf, bukan bahagi, potong, silap. 4.56 darab dengan 7 sebab dia beli 7. Okey. Lepas tu baru kita bahagikan dengan 10. Ini ayat matematik. Jadi kita selesai kat sini. Okey, 4.56 darab dengan 7. 6 darab 7. 6 darab 7, 42. 4 ke atas. 5 darab 7, 35. 39. 4 darab 7, 28. Tambah 3, 31. Lepas titik ada 2, maka jawapan dia 3.92. Jadi untuk bahagi, kita buat jalan kerja mudah. Alihkan titik per puluhan. So darab dia akan jadi semakin, bahagi dia akan jadi semakin kecil. Jadi dia akan beralih ke sebelah kiri sebanyak 1, sebab ada 1 je sifar, maka jawapan akhir dia ialah 3.192. Inilah jawapan kita untuk soalan ni. Okey. Okey, jadual 1 menunjukkan soalan 3 Jadual 1 menunjukkan upah dan tempoh bekerja Encik Karim. Jadi upah dia RM91.50. Tempoh bekerja 2 jam. 2 maklumat penting ni. Hitung jumlah upah yang diterima untuk 7 jam bekerja. Jadi dia dah bagi. Okey, dia dah bagi untuk 2 jam. Okey, bersamaan dengan RM91.50. Kalau 7 jam berapa? Jadi kenalah cari 1 jam dulu. 1 jam berapa? Jadi untuk ayat matematik ni kita akan tulis macam mana? RM91.50 bahagi dengan 2 jam untuk kita dapatkan 1 jam. Kemudian baru kita darab dengan 7 jam. Okey, ni ayat matematik dia. Mari kita selesaikan. Okey, kita bawa ke atas ni. RM91.50 bahagi dengan 2. Jadi cikgu dah sediakan CV 2. Kita mesti tulis dulu RM ke atas. Okey, mula mesti nombor yang pertama 9. Paling hampir 10, 8. 10 tak boleh ambil tau. 10 lebih. Jadi kita ambil 8. Jadi 8 boleh letak kat bawah. 4 kita letak kat atas. Okey, kita buat operasi tolak. Jadi tolak 1. Okey, sekarang turunkan 1 jadi 11. Nak ambil yang mana? 12? Tak boleh. Ambil 10. Jadi 10 letak bawah. 5 kita letak atas. Okey. Tolakkan. 1 tolak sifar 1. Ini letak titik boleh. Titik kita terus naik ke atas. Jadi 5 kita turunkan ke bawah. Jadi 15. Paling hampir 15. Ya betul 14. 7 kita letak atas. Okey, ini maksudnya 7 darab 2 dapat 14. Okey, jadi kita tolakkan dapat tinggal 1. Ni sifar titik. Okey, turunkan sifar kita dapat 10. Ni 10. Jadi 10 kita letak bawah. Jawapan dia 5 ni kita letak ke atas. Okey, jadi dah selesai kita punya bahagian untuk operasi bahagi 2. Jadi sekarang kita nak cari yang seterusnya darab dengan 7. Jadi ambil balik RM45.75 darab dengan 7. Okey, buat bentuk lazim.
5 darab 7, 35. Okey. 7 darab 7, 49. 49 tambah dengan 3. So, dapat 52. 52. Okey. 5 darab 7, 35. Tambah 5, 40. Okey. 40 ke atas. Ingat titik abaikan dulu. 4 darab 7, 28. Tambah dengan 4. So, kita dapat 28 tambah 4, 32 RM masuk. Titik. Lepas titik ada 2 nombor. 1, 2. Letak titik nombor. Jadi, dapatlah jawapan dia. Okey. Upah untuk 7 jam bekerja ialah RM320.25. Okey. Seterusnya, soalan keempat. Soalan terakhir. Okey, cikgu harap kamu boleh jawab. Kita tengok. Rajah 3 menunjukkan ukuran taman bunga Puan Siti. Taman bunga itu ditanam dengan 6 pokok bunga dengan keluasan yang sama bagi setiap pokok. Okey, dia dah bagi clue kat sini. Okey, antara dia ialah ditanam dengan 6 pokok bunga yang dengan keluasan yang sama. Penting ni. Okey, mari kita tengok. Soalan A. Hitung perimeter dalam meter taman bunga itu. Perimeter kita dah belajar kan dekat darjah 4. Okey. Darjah 4, darjah 5 pun kita belajar lagi. Okey, so kita masuk perimeter macam mana? Ukur keliling. Jadi yang dia bagi 2 ni, jadi bila segi 4 tepat ni, jadi yang ni lebar dia ni samalah dengan lebar sini. Jadi sini pun 6.4, sini 7.2. Okey, meter alright. Jadi perimeter, cara dia kita buat operasi tambah keliling. Jadi 7.2 tambah dengan 6.4 tambah dengan 7.2 tambah dengan 6.4. Jadi ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey. Mari kita selesaikan. Nampak macam mana bentuk lazim? Okey, boleh. 7.2 titik lurus. 6.4. 7.2. 6.4. Jadi kita tambahkan. Okey, 2 tambah 4, 6 tambah 2. Kalau macam ni cikgu lebih suka 4 jumpa 4, 8, 10, 12. Lagi pantas kita nak buat. Okey, 1 darab tambah 7, 8 tambah 6, 14. 14 tambah 7, 21 tambah 6, 27. Okey, 27.2 meter. Jadi kita dapatlah perimeter ni ialah 27.2 meter. Okey, selesai soalan A. Soalan B. Kos memasang pagar mengelilingi taman bunga itu ialah RM9 bagi setiap meter. Kos dia. Puan Siti berkongsi sama banyak. Berkongsi sama banyak dengan kos pemasangan pagar itu dengan adiknya. Okey. Berapakah kos pemasangan pagar yang dibayar oleh Puan Siti? Jadi kat sini apa ayat matematik dia? Mari kita tengok. Okey, jadi sekarang ni kita tahu dah pagar tu dia punya luas, dia punya keliling dia ialah 27.2 meter. Harga 1 meter ialah RM9. Kemudian kita kena bahagikan dengan 2 sebab dia ada 2 beradik untuk bayar kos pemasangan. Mari kita buat. Semula-mula kita buat operasi darab. Mari kita buat kat sini darab dulu. 27.2 darab dengan RM9. Okey, kita dah 9. Okey, kita tengok berapa harga dia kena bayar. 2 darab 9, 18. 1 dekat atas. 7 darab 9, 63. Tambah 1, 64. 4, 6 ke atas. 2 darab 9, 18. Tambah 6, 18, 24. Okey, betul kan? 18, 24. Titik. Lepas titik ada 1 nombor. Sini.
Okey, jadi kita tahulah harga yang perlu dia bayar. Harga pagar ni ialah RM RM244.80. Jadi dibahagi kepada dua orang, Puan Siti dan juga adik dia. Adik RM tulis dulu. Okey, mula dengan nombor yang pertama, 2. Ada tak 2 kat sini? Ya, ada 2. 2 jangan letak atas, 2 letak kat bawah. Jawapan dia ni yang kita letak kat atas. Jadi 1 kat atas, operasi tolak. Jadi dapat sifar, nak letak titik boleh, nak letak sifar pun boleh. 4 letak sebelah dia. Okey, 4 ada juga 4. Jadi 2 letak dekat atas, 4 tadi kita letak dekat bawah. So buat operasi tolak pun dapat sifar, titik boleh. Turun 4 lagi sekali. Kita tak boleh tengoklah. 2 kat bawah 4. Okey, selesai. Titik terus naik atas. Jadi 8 turun bawah. Okey, 8 ada. 8 letak bawah. Atas letak 4. Jadi buat operasi tolak. Tolak jadi sifar, titik. Turun sifar, sifar lah. Kita ambil atas. Terpaksa sifar penting kat atas ni. Okey, turun sifar, letak sifar, selesai. Jadi berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Puan Siti? Bayaran dia berapa banyak? Ni RM RM122.40. Selesai kita punya penyelesaian masalah ni. Okey, seterusnya ini latih diri bagi soalan penyelesaian masalah dalam buku teks muka surat 50. Okey. Okey, kamu boleh tengok kat buku teks. Okey. Cikgu bantu untuk soalan latihan ni, tugasan kamu ya. Cikgu nak kamu buat soalan A, B dan B sahaja. 2 soalan sahaja untuk pelajar cikgu kelas 6 ini dan juga 6 kreatif. Okey, cikgu bantu untuk soalan A. Sebanyak 6 keping kulit buku dicetak dalam masa 12 jam. Okey, so 12 jam untuk 6 keping. Setiap keping buku kulit itu dicetak dalam masa yang sama. Hitung masa dalam jam untuk cetak 30. Konsep yang sama. 6 keping untuk 0.12 jam. Lepas tu dia kata untuk 30 keping. Jadi cari dulu untuk 1 keping. 1 keping berapa? Dah dapat 1 keping, kemudian baru kita darabkan dengan 30. Boleh. Jadi buat soalan A, B. Nak lagi. Okey, soalan C. Jadi 3 soalan A, B, C. Sila selesaikan tugasan kamu dalam buku latihan. InsyaAllah next perjumpaan kita akan bincangkan soalan ni. Okey, saya menjawab soalan latihan dalam buku latihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.